Hai, saya Sudin Saleh. Okey, ada ramai yang minta untuk saya buat tutorial macam mana cara nak menggunakan M+ online menggunakan telefon sebab kebanyakan kita pun trade guna phone. Jadi alang-alang kita buat satu tutorial tentang aplikasi M+ online gunakan handphone. Jadi kita nak review yang apps yang kanan atas ni lah, M+ online. First kena install. Jadi ini untuk klien-klien yang buka akaun CDS dengan M+ akan dapatlah akses kepada aplikasi ni. So buka kan, open ni. Okey, sebab saya dah login, jadi terus buka dan keluar lah. So kalau anda belum login lagi, dia akan minta kita punya username dan password dan boleh sign in. Okey, bila anda buka akan nampak paparan ni. Jadi di atas kiri ni, yang saya tutup ni lah, ini ruangan yang menunjukkan kita punya client code. So kalau nak tahu client code M+ tu apa, yang di situlah tempat dia. Okay, so di atas kiri tu ada 3 line tu, itu adalah butang menu. So bila saya klik situ akan nampak yang macam ni. So ini adalah beberapa perkara yang kita nak tengok lah. So mungkin first thing first, kita tengok layout dulu. So kita tengok layout dulu. Saya klik balik dashboard. So yang ni saya padamkan. Dia by default memang tak ada apa-apa. Kita akan nampak paparan KLCI punya market sahaja. Okay, so anda boleh klik butang tambah ni dan boleh letaklah mana widget yang paling penting untuk anda. So biasanya macam saya letak portfolio di atas ni. Okay, dan mungkin saya nak tambah saya punya favorite lah ataupun watchlist. So kalau watchlist saya ada banyak, saya boleh pilih salah satu. Okay, I'm gonna put satu dan saya boleh add juga order status lah. Terus nak tahu apa yang saya order dah match ke, tengah beratur ke dan sebagainya. In a nutshell macam tu. Okay, so kita klik balik menu. So kali ni mungkin saya nak tunjukkan mungkin macam mana cara nak masukkan duit, nak deposit duit guna phone. So dekat bawah ni, row yang 1, 2, 3, 4, 5, dekat tengah tu ada payment. So anda klik dekat payment ni. So dekat sini kalau nak buat deposit. So untuk buat deposit, saya klik dekat deposit ni. Okay, kalau nak buat deposit RM1,000 dan ke atas, saya cadangkan boleh guna online FPX. Dia akan masuk terus. Jadi kalau bawah 1,000, gunakan offline. Offline ni, kita klik offline dulu. Okay, offline ni maknanya anda bank in lah. Contoh nak masukkan RM800, RM700. So transfer ke akaun M+, akaun bank yang dimiliki oleh M+. Lepas tu screenshot receipt dia sebab nanti kena upload dekat sini. Okay, yang ni tak apa, nanti boleh klik lah link di isaham.my/deposit. Dekat situ ada tutorial macam mana nak isi ni kalau offline. So kalau online FPX senang je, saya klik kat sini. So contoh sekarang limit saya ada RM88. So katalah saya nak masukkan RM1,000. So saya key in je amount dia. Lepas tu saya klik submit. Okay, dan dia akan bawakan ke FPX yang biasalah. Okay, dan anda boleh sambungkan ke mana-mana anda punya online banking. So kadang-kadang betul macam contoh ada yang kata, kenapa Maybank to you tak ada So itu bergantung kepada bank tu sendiri. Kadang kalau dia down, FPX dia down, so tak appear dekat sini. Jadi kena tengok. So macam saya nak masukkan ke CIMB, sudah akan linkkan ke CIMB, klik. Okay, I'm gonna stop this. Dan sambung balik lah. Nanti terapalah saya punya confidential punya maklumat. Okay, bila anda dah buat deposit tadi, macam saya buat online FPX RM1,000 saya masukkan. So boleh klik dekat payment status ni. So nampak kat atas ni dia dah tulis successful. So successful dah ada lah. So macam mana saya nak tahu dah masuk ke belum? So saya klik balik ke menu. Now saya check dekat account summary ni. So yang penting dia akan immediately updated dekat available trading limit ni. Sekarang ada RM1,083. Okay, so alang-alang kita dekat account summary ni, saya tunjukkan sedikit apa dia. Okay, trust account ni, yang ini akan dapat figure yang tepat bila berlaku penjualan dan pembelian saham tu dah clear transaction dia. Clear tu maknanya berapa lama, dalam 2 hari bekerja baru clear. Okay, tapi kalau nak tahu berapa yang kita boleh beli, fokus kepada ruangan available trading limit. Ni selalunya banyak orang confuse yang ni. So fokus kepada available trading limit. Maknanya inilah amount yang anda boleh beli saham. Okay, yang due to for selling, settlement, remaining purchase contract, sales proceed due, remaining sales contract ni untuk akaun yang gunakan akaun cash tak apa, boleh abaikan saja. So in a way ini menggambarkan macam contoh remaining purchase ni, ada saham yang saya dah beli tapi payment dia belum clear lagi. Memang dah di mana dia belum tolak daripada saya punya trust account. Tu je maksud dia. So remaining sales pula saya dah jual tapi payment tu belum masuk dalam saya punya trust account. But
jangan risau, apa-apa yang dah jual dan dah beli, maknanya kalau kita dah jual saham, kita immediately boleh beli saham yang lain, iaitu fokus kepada available trading limit. Jadi kesimpulannya, bila tengok ruangan ni, fokus kepada available trading limit saja. Sebab bila tengok yang trust account, remaining purchase, remaining sales ni, ramai orang confused. Okay, so fokus pada available trading limit. Okay, sekarang kita tengok macam mana cara nak beli. Kita tengok dekat order status dulu. Ada order. Saya ada queue order. So akan nampak macam ni lah. So macam contoh queue HLT harga berapa dan confirm. Confirm ni maknanya baru confirm queue. Okay, contoh kalau saya nak cancel. Let's say saya nak cancel. Ni pun ada banyak soalan juga macam mana nak cancel queue. Kalau cancel kita takkan dikenakan charge. Charge hanya dikenakan bila transaksi dah berjaya berlaku. So saya klik kat sini. So saya klik cancel order. Yes. Cancel. So dia kena masukkan kita punya password. Okay, bila dah cancel, dia akan tulislah cancel dekat sini. So bila tap dekat kanan ni, confirm ni adalah mana-mana order yang kita tengah beratur, yang confirm beratur lah, confirm kita queue. Match ni pula yang transaksi dah berlaku. Okay, so sekarang kita tengok contoh macam mana cara nak beli satu saham lah. Apa lagi selain daripada order status. Okay, portfolio pula is very easy. Dia memaparkan apa-apa saham yang anda belilah. Macam contoh, ni saham di Sonic saya ada beli. Saya beli harga saya beli 52 sen setengah. Sekarang harga di 52 sen. Jadi on paper saya tengah loss RM50. Terbuka yang lain. Saya tengah loss RM50. Itu cara nak tengok. Ataupun buka kat sini, it's straightforward lah. Kan dia straightforward. Franken saya beli 249, 362 sekarang. So profitnya berapa. So ini unrealized punya profit dan unrealized punya loss lah. Anda boleh tengok terus dekat sini. Lagi maybe kita boleh check. Okay, kalau nak tengok macam contoh semalam saya dah beli something. So macam mana saya nak tengok transaksi dia details tu? Anda boleh klik dekat contract note ni. So boleh download. So dia akan paparkan berapa dia kata 6 bulan punya transaksi ada kat dalam ni. So anda boleh klik lah kat sini dan dia buka dalam bentuk PDF. Jadi boleh nampak transaksi dengan fees dia, everything dengan detail ada dekat dalam ni. Okay, so sekarang kita fokus pada, okay, kalau nak withdraw duit senang je. Klik kat sini, klik cash withdrawal. Jadi boleh tengok lah available withdrawal after. So of course kena tengok sebab sama juga. Yang ini kalau kita nak withdraw, lepas kita jual saham dan nak withdraw duit tu, kena tunggu payment tu clear dan 2 hari bekerja, dah masuk dalam trust account, baru kita boleh withdraw. Tu kena faham. Tapi kalau lepas kita jual saham, immediately duit jualan tu kita boleh guna untuk beli saham yang lain. Immediately boleh. Tapi kalau nak withdraw, kena tunggu dalam 2 hari bekerja, barulah duit tu boleh withdraw. Dan kalau ada boleh withdraw, boleh pilih je mana-mana bank. Yang penting nama bank account tu adalah nama sama dengan account owner. Tak boleh contoh account CDS tu account nama kita, nak transfer ke kawan, nak transfer ke isteri, yang tu tak boleh. Kena atas nama sendirilah. Masukkan account number. Walaupun tak sama dengan account yang bank yang kita buka account tu, tak apa, no problem. Letakkan amount, berapa nak withdraw, letaklah remarks, dah untung apa sebagainya. So dan klik, boleh klik submit lepas tu. Okay, tu cash withdrawal. So nak tahu status boleh klik kat sini lah. So kalau dah withdraw, dia akan tulis lah updated kat dalam tu. Okay, dan lepas withdraw pula, berapa lama masuk dalam kita punya bank. So contoh kalau kita buat withdrawal ni pagi, hari bekerja pagi sebelum pukul 8, kemungkinan besar malam tu dah masuk. Tapi kalau kita buat selepas pukul 8 pagi, mungkin esok malam baru masuk, esok petang atau esok malam baru masuk lah dalam account bank kita. Okay, so sekarang kita dah faham yang tu, semua dah tengok. Okay, market ni kalau nak tengok lah, the overview of the overall market, berapa saham yang naik, berapa saham yang tengah turun, itu sahaja. News, semua news yang di-announce di Bursa Malaysia ada dekat sini, anda boleh tengok lah. So, apa latest news kalau nak tengok. Kemudian, apa lagi? Index ni, indices, overview tentang nak dapat tengok lah market dalam pasaran sektor mana yang demam, yang tengah okey. So kita tengok pagi ni plantation dengan transportation macam okey, yang lain memang merah lah hari ni, market tak apa okey pagi ni. And then okay, now kita tengok fokus kepada stock lah. Let's say nak beli stock ataupun nak masukkan dalam, okay, favorite ni, ini watchlist. Okay, macam mana nak masukkan saham dalam watchlist? Senang je, anda boleh klik sini. So kalau saya klik tambah tu, nak
tambah nama watchlist, bolehlah buat kata macam contoh untuk FIFO punya list. Contoh saya buat baru, saya add. So dah ada dah saya punya watchlist yang nama FIFO. Kalau nak tambah stok dalam ni senang je. Okay, let's say kita cari saham yang betul lah. So I'm gonna open ni kejap. I'm gonna open iSaham. Okay. So tengoklah iSaham. Let's say kita buka skrin ni apa Let's say kita tengok Secret Awesome Trader by one. So saya buka dalam ni ada stok apa. Okay, ada Homerisk WB, Qantas, Nationwide. Okay, maybe kita try masukkan ni lah dalam kita punya watchlist. Homerisk, Qantas, Nationwide. Okay, going back to here. So klik dekat butang search kat atas tu yang macam apa tu, macam apa ni macam kanta ni kan. Klik kat butang ni, tu nak cari, dan type lah nama tadi. Kita nak tengok Homerisk. Okay, HOME, Homerisk WB dekat dalam tu. So saya boleh klik sini. So saya nampak butang favorite kat atas kanan ni. Saya klik favorite, saya masukkan dalam saya punya list FIFO. Yes, dia dah tambah. So nanti bila saya buka saya punya watchlist tu, saya kembali ke watchlist. Oh, dah ada dah saham Homerisk WB ni. Okay, so boleh lah. Okay, now saya buka stok ni. So dia akan nampak paparan ni lah. So yang ni Q. Yang ni saya rasa anda dah faham. Q, tengok yang di sebelah kanan ni adalah bilangan paras harga dan bilangan lot volume dalam bentuk lot, dan berapa order yang tengah beratur nak jual saham ni. So sebelah kiri yang tengah beratur nak beli. Jadi kalau nak beli terus, boleh beli pada harga 285 lah, tak payah Q. Kalau nak beli pada harga 28 sen, kita kena beratur sebab ada 1791 lot yang beratur dekat depan kita. So klik dekat kanan ni quote. Okay, ini adalah paparan harga saham ni pada hari ni. Berapa volume yang dah berjaya transaksi dengan nilai RM543,000 sebanyak 131 transaksi. Harga buka dia 29 sen setengah hari ni. Paling tinggi dia cecah 29 sen setengah dan paling rendah 27 sen setengah. Tutup semalam 30 sen. Jadi hari ni dia turun 5% ataupun 1 sen setengah. Okay, buy sell ni best buy dengan best sell price. Kalau nak beli terus pada 285, kalau nak jual terus siapa yang dah pernah beli pada 28 sen, terus match. VWAP ni adalah volume weightage average. Yang ini maksudnya macam nak senang kira kebanyakan transaksi hari ni, kalau kira volumenya dan pada harganya berapa, kebanyakan transaksi adalah pada secara average pada harga 28.2 sen. Upper limit adalah maksimum kenaikan yang dia boleh pergi pada hari ni. Lower limit adalah the lowest yang boleh pergi pada hari ni. So ni kalau siapa yang faham, harga saham bawah RM1, the maksimum naik dengan turunnya adalah 30 sen dalam masa satu hari. Kalau atas RM1, maksimum kenaikan dan penurunan adalah 30%. Okay. Alright, so klik kanan ni info tentang yang ini, saham ni tak ada apa. Track details adalah segala transaksi yang berlaku pada hari ni lah, which is yang the latest 9.42 pagi tadi. 9.42.35 saat tu ada berlaku pada harga 28 sen setengah, iaitu ada 10 lot lah ada orang beli 10 lot pada 28 sen setengah. Okay, tengok chart ni. Chart ni adalah intraday punya chart lah. So kalau nak buat intraday dekat phone, boleh tengok chart dekat sini. It's so easy sebab dia 1 minit punya chart ataupun dipanggil tick chart. Okay, financial info. Sebab ini Warren Warren tak adalah nampak ni. Kalau anda tengok saham, nampaklah dia punya ni. So news berkaitan dengan Warren ni. Okay, itu FIFO ataupun kita tengok saham yang lain lah, which is apa tadi yang ada Nationwide Nationwide. Okay, kalau tak nak klik Nationwide tu, boleh klik dekat box ni. Boleh add to favorite kat bawah ni pun boleh. Klik FIFO. So dah terus tambah. So sekarang dalam saya punya watchlist ada dua. So Nationwide dengan Homerisk. So saya tengok Nationwide sikit. Oh, naik 25% hari ni. Saya tengok dia punya chart ni macam mana. Okay, kenaikan yang cemerlang. Okay, boleh lah. Maybe kita alang-alang kita try FIFO. Kita try FIFO. Okay, saya berapa duit dia account summary. Saya ada 3,800. Okay, kita nak try lah. Klik FIFO. Kita try FIFO sikit. Nationwide ni beli terus 38 sen. So buy, berapa yang boleh beli cukup ke kalau 3,800? Kalau satu, okay, yang ini pun sama. Bila nak buy, klik buy. So anda boleh pilih lah harga nak beli berapa. So let's say saya nak beli 38 sen. Limit ni nak beli terus. Okay, kalau klik kat sini stop limit ni, kalau nak buy on breakout, tak apa, hari ni kita tak payah tunjuk lah. Yang tu kita tunjuk buy yang biasa je, senang cerita So saya nak beli pada harga 38.
38, make sure dia 38 lah. 38. Ataupun tulis kat sini, terus 38. Okay, berapa yang nak beli? Dekat saya ada RM3,800. Katalah kalau, okay, kat sini, ni kadang-kadang orang confuse. Kita key in dekat sini adalah bilangan lot sebab dia kali 100. Contoh, kalau saya nak beli 100 unit ataupun satu lot, letak satu je lah kat sini. Satu dia jadi RM38. So kalau 10, 380. Saya letak 100 lah. Cukup tak sure. Try dulu. So nak beli hari ni je. So then saya klik key in, order preview dan masukkan password. Trading pin sama dengan password. Okay, klik confirm. Dah submit. Okay, harga dia dah naik dah naik banyak sampai ke RM39.5 balik. So tak sure lah dapat ke tak dapat tak apalah, kalau dapat lah, kalau tak dapat tak apa. Tu contoh nak beli saham. Okay, kalau nak jual senang je, sama juga. Tapi nak jual mestilah jual saham yang anda dah ada kan. Kalau nak jual folio, klik here, RM2 lebih, klik sell. Ni baru betul. Harganya RM3.57. Sekarang anda boleh klik kat sini ataupun tukar je lah RM3.59 kalau nak jual. Ataupun katalah saya nak jual RM4. Saya belum nak jual lagi, so saya key in je RM4. So klik lah berapa lot yang anda ada tadi. Dan klik order preview. Kalau dah key in, katalah saya letak je lah saya letak 10 lot. Klik order preview, masukkan password. Trading pin sama dengan password. Dan lepas tu dah terus lah. Okay, bila kita dah key in ni, beli ataupun jual, so boleh check dekat sini, menu balik, pergi dekat order status. Sekarang kita nampak lah. Tadi saya ada HLT tu saya dah cancel. So nationwide ni saya tengah queue. Confirm ni belum dapat lagi. Sebab harga dia dah naik terus Maknanya confirm ni baru confirm beratur. Kalau nak tengok dah match ke belum, boleh klik dekat tab yang kanan ni. Ni untuk transaksi yang telah berjaya berlaku pada hari ni. Dia akan tulis match dengan harga berapa, dengan berapa lot yang kita dapat lah. Alright, okay, apa lagi? Saya rasa tu je kot. Sedikit sebanyak tentang cara menggunakan platform, cara menggunakan aplikasi M+. Tengok kat setting ni apa. Ni kalau nak tukar password ke apa ke, boleh check dekat sini. Dan pretty much saya rasa itu je. Okay, itu sedikit sebanyak tentang cara menggunakan aplikasi M+. So kalau ada apa-apa soalan, tanya je di ruangan komen. Dan kalaulah anda suka video yang saya buat, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.